Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah perbuatan Allah Ta'ala, bukan seperti perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada, dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda dan pekakas alat jentera. Kita masih dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Baik, semula ingat balik nak sebelum kita sambung pengajian kita, Tuhan tak serupa dengan makhluk ni dari segi tiga aspek, tiga perspektif. Pertama dari segi zat Tuhan, yang kedua dari segi sifat Tuhan, yang ketiga dari segi perbuatan Tuhan. Kita kena ingat balik lah begitu. Macam mana? Kamu baru minggu lepas, dah nak lupa pun, kamu kena lupa. Yang pertama, zat Allah tak seperti zat makhluk. Pasal apa? Zat makhluk jirim, zat Allah bukan jirim. Apa jirim? Tengok semula tu, tulis kan? Apa yang kata jirim tu apa dia? Zat makhluk tu jirim. Macam mana jirim? Sifat-sifat jirim tu apa dia? Kena cipta, ada mula, ambil tempat, boleh belah bagi. Itu zat makhluk yang kita panggil jirim. Maka zat Allah macam bukan macam zat makhluk, maka zat Allah bukan jirim. Faham lagu tu? Zat Allah tak kena cipta, zat Allah tak ada mula, zat Allah tak ambil tempat, zat Allah tak boleh dibelah bagi. Maka mana-mana orang beriktiqad zat Tuhan yang mengambil di mana-mana tempat, duduk di mana-mana tempat, boleh dikerak, boleh dibelah bagi, maka dia menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, maka dia jadi kafir, musyrik, mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk dari sisi sifat. Yang mana? Sifat makhluk kita panggil apa? Arat. Apa tu arat? Arat istilah bagi sifat-sifat makhluk. Apa dia ciri-ciri arat? Cuba tengok balik. Apa dia? Kena cipta sifat makhluk, bertenggak di jirim, terima binasa. Itu sifat makhluk yang kita panggil sebagai arat. Apa dia? Dia kena cipta sifat tu. Kalau dia pemurah, pemurah dia dicipta. Kalau dia penyayang, penyayang dicipta. Kalau dia pengampun, pengampun dicipta. Kalau dia baik, baik dicipta. Kalau putih, hitam, gelap, panjang, pendek, itu semua sifat yang dicipta. Dan sifat tu pula menumpang di jirim. Apa jirim? Zat makhluk. Dia menumpang di zat makhluk, dan dia boleh binasa. Itu sifat makhluk yang kita panggil sebagai arat. Tu. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk dari segi apa? Dari segi perbuatan, af'al bahasa Arab. Mana? Kita cakap sikit dah. Ni perbuatan Tuhan yang perbuatan makhluk tak serupa. Pasal apa? Perbuatan af'al. Af'al perbuatan. Perbuatan Tuhan ada tiga. Apa dia? Ada tiga yang kata nama makhluk. Pertama, perbuatan Tuhan ni mengadakan yang tiada, atau sebaliknya, mentiadakan yang ada, mengadakan yang tiada. Yang kedua, perbuatan Tuhan tak perlu kepada bahan. Bahasa Arab panggil madah. Madah Tuhan. Dan yang ketiga, perbuatan Tuhan tak perlu kepada
Jentera. Jentera tu maksudnya alat. Arab ni alat. Alat tu sangat. Terjemah kita tu alat juga. Itu bukan tengah. Perempuan mengaji salin ni bagus. Pasal simpan taruh. Esok tak pakai dia. Dalam masa teriak tu kan. Nak simpan masa dia boleh pakai sampai bila-bila. Esok kalau terlupa, tengok balik. Kalau tak tulis, esok kalau tengok, janganlah tak apa nak ingat. Tak tulis pula. Pakai boleh selak saja. Tak apa benda. Apa Ustaz Syarah kita tak ingat lah. Mas ada ni balok mesti kan. Dia kata, apa YouTube ada? Dia punya balok. Dalam YouTube ada kan rakaman. Dia tulis lah. Allah Akbar. Baik, itulah perbuatan Tuhan. Pertama, Tuhan mengadakan. Yang kata ciri-ciri perbuatan Tuhan ni, Tuhan boleh mengadakan yang tiada dan mentiadakan yang ada. Tak seperti makhluk. Saya cerita tadi tu. Makhluk dia tak boleh mengadakan yang tiada dan tak boleh mentiadakan yang ada. Dia hanya boleh mengolah apa yang sedia ada. Dia ambil apa ni, dia buat rumah. Dia ambil besi, dia buat kereta. Dia hanya ambil bahan yang telah Tuhan cipta. Makna kata dia berhajat kepada bahan. Adapun Tuhan dia buat tak perlu kepada bahan. Dia buat sendiri daripada yang tak ada kepada ada. Kita panggil sifat dia Al-Badi'. Al-Badi' maksudnya yang mencipta yang tiada kepada ada. Badi' lain, khalaq lain. Kalau kita baca dalam sifat asma Allah, kan 9 nama Allah, setengah pada nama Allah Ya Badi', yang mengadakan daripada tak ada. Hak tu orang panggil bid'ah. Dia kata terjemah Al-Badi' maha bid'ah. Tuhan tu maha bid'ah. Kalau terjemah betul-betul ya. Makna apa? Daripada tak ada dia buat kepada ada. Daripada ada dia boleh tiadakan dengan kehendak dia. Dia kata itu. Cabai kan. Asahi tak merah. Hijau di mana? Dia menghilangkan hijau, dia datangkan merah. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ni buat hujan ni. Bukan dia ambil ayat ni mana? Hak dia turunkan hujan ni. Serak di bumi, dia tarik pula, dia buat naik atas, dia buat turun pula. Asal ayat tu daripada mana? Daripada dia cipta. Tak. Kalau kita guna ayat tu balik saja, kan? Alih daripada ayat tu, daripada sungai, daripada apa kan? Alih balik. Tu lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia buat tak perlu kepada bahan dan dia buat tak perlu kepada bantuan. Kita buat kerja dengan ada bantuan. Ni nak paku tu dah. Boleh katakkan tangan ni. Pecah ni. Kena guna hammer, tukul. Kan, berhajat kepada alat. Nak masak, kena guna alat nak masak. Ayuk pelanggar tu kan alat. Masak dapat tangan. Tu pun tangan tu mesti alat. Sebenarnya Tuhan tak beranggota macam kita. Maksudnya masih alat dia alat ni. Tuhan dia buat bukan dengan tangan dan kaki. Dia pakai dengan sifat pun. Itu bukan alat, tu sifat dia. Sifat ketuhanan. Jadi kita mengaji belakang dia faham. Sebab tu bila kita mengaji tauhid, kita faham Tuhan. Kita akan faham apa? Betul-betul bila kita mengaji akidah kita faham Tuhan tak pernah sama dengan makhluk. Itu tanda kata akidah dia sempurna. Kalau kata dia masih duk tagak Tuhan ni ada lagi sama atau mana-mana, makna kata dia tak betul, dia tak faham pun Tuhan apa. Penghujung orang kalau faham bila tauhid, Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu sempurna tauhid. Sebab ditanya kepada para ulama, macam mana wahai syekh, wahai tuan guru, kita nak tahu orang tu sempurna tauhid dia. Tok Guru kata apa? Apabila kau dengar orang kata Tuhan tidak bersamaan, tak sama dengan makhluk, tahulah akidah dia betul. Tapi kalau dia kata ada sama, Tuhan duk kata aras, Tuhan duk tami, duk tanu, Tuhan pun senyum macam kita. Kan orang duk buat dalam cerita kan. Orang duk buat ayat tu bagus memberi keinakan, motivasi kepada ibadah, tapi cara penceritaan dia tak betul. Apabila kita sembahyang, anggaplah Allah senyum kepada kita untuk dia. Macam mana senyum? Bila senyum ada mulut tak? Ada mulut tak? Mulut tu hang mana pula tanya? Dia nak bayang? Mesti besar. Kenapa? Hijab panjang tebal macam mana? Pakai mulut merah. Itu perempuan tak? Betul? Tuhan lelaki? Ya Allah. Betul tak? Tuhan tak sama dengan makhluk. Sebab tu dalam Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dia kata apa? Dia kata
wa ma khatara wa kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadzalik. Apa-apa yang terlintas di benak hatimu, Tuhan menyalahi apa yang kau lintahkan. Tak boleh bayang. Tuhan tak boleh bayang. Bukan boleh, lagu ni kot rasa-rasa putih-putih, cerah-cerah, cahaya. Tu bayangan. Apa saja yang boleh terlintas di benak hati kita, Tuhan tidak serupa dengan itu. Tu aku yang semua dia. Maknanya Tuhan ni boleh capai dengan agamanya. Yang dia tahu hanyalah sifat-sifat yang dia dalam Al-Quran, bahawa dia tak sama dengan makhluk. Tu yang kita pegang. Tak boleh bayang. Kalau boleh bayang tu bukan Tuhan. Itu Tuhan yang kita reka dengan akal kita sendiri. Nampak tak? Dia kata, kalau anjing tu ada akal, dia akan faham Tuhan ni anjing besar. Kalau beruang ada akal, dia akan faham Tuhan ni besar, beruang besar. Jadi kalau kita manusia, kita akan faham Tuhan kita manusia yang besar. Itu Nabi Adam. Nabi Adam besar. Besar. Kalau kita nak kait Tuhan macam kita, tak kita lebih orang. Kalau Nabi Adam, Tuhan lebih besar lagi. Ada Allah Ta'ala ceramah. Tuan-tuan dia kata, tengok dalam YouTube. Dan ni ada NASA buat keluar video. Ditunjuk ni kita duduk di taman ke duduk di rumah kita. Kita buka YouTube. Bagus tengok tu untuk bagi tambah kita punya kesedaran tentang betapa keherdian kita. Cuma kita kena betul lah kan. Video tu kita datang di taman. Dia angkat zooman. Satelit dia zoom, nampak taman. Dia angkat lagi, nampak negeri Kedah misal. Kalau kita Langkawi. Dia angkat lagi Malaysia. Dia angkat lagi sampai tu kepulauan benua apa. Dia angkat lagi kat bumi. Dia angkat keluar lagi, nampak planet-planet matahari kau. Dia angkat keluar lagi, keluar daripada Bima Sakti. Kita punya apa? Sistem solar. Dia angkat lagi, nampak solar. Dia bonyok-bonyok. Angkat lagi keluar, angkat lagi keluar. Banyaknya planet-planet, banyaknya Bima Sakti bang. Bukan apa? Sistem solar yang lain banyak lagi. Dikatakan kita semua sistem solar ada 800 juta sistem solar ada. Bima Sakti ni pun satu. Dia ada planet Pluto apa semua. Ini baru satu sistem solar. Ada 800 juta solar. Banyak. Sampai dikatakan oleh ahli saintis. Jadi saya petik daripada perkataan dia pula. Sistem solar yang dalam di langit ni lebih banyak daripada pasir-pasir di pantai. Banyak lagi. Kita ni kecil je. Bila kita tengok tu, Allah kedilnya aku ya Allah. Tak ada apa ya Allah. Bila jadi masalah tu kat saya apa? Kecil kita ni. Sebab tu orang yang penting diri, dia rasa diri dia besar. Tak ada apa, macam debu ya. Kita ni kecil ya. Cuma bila akidah kita besar, bila akidah kita betul, kita akan faham kata apa? Inilah kekerdilan makhluk. Lepas tu Allah besar ni dengan faham Tuhan besar. Saya pula jadi Tuhan yang besar meliputi semua planet-planet duduk dalam diri dia. Tuhan. Jadi ada satu hang penceramah tu dia apa? Tuan-tuan tengok tu. Tengok nak besarnya alam ni besar. Kalau besar alam ni, Allah macam mana besar? Kuat kata begitu. Dia pisah saya bukan Tuhan besar begitu. Tuhan ni tak menyerupai apa makhluk. Ustaz dah kata. Tuhan bukan macam kita kan, betul apa semua kan. Nak saya lagi jelas betul ni. Bukan betul kan. Tuhan macam angin orang tu kata. Angin kan tak nampak tapi boleh dirasai. Jadi Tuhan tak berbentuk ketul lah. Cuma macam angin dia merantai, dia boleh masuk. Angin tu makhluk lah. Kan hang kata Tuhan macam angin makhluk lagi tak? Masalah tidak. Tak macam. Dia nak macam juga. Faham tak? Ada apa-apa yang dia kata Tuhan tak macam makhluk. Dia nak macam juga. Hang macam-macam lah. Orang nak bukan macam. Nampak? Ada sebab tu, bila kita tak belajar, kita mesti nak menjamak ini dengan apa-apa. Ada juga tak menjamak ini. Sebab atas kadar manusia ni, dia fikir dia suka macam kan. Memang sifat kita suka imaginasi. Saya kata kat tuan-tuan, jangan sesekali membayangkan gajah warna putih. Semua bayang gajah warna putih lagi. Sebab sifat manusia dia suka imajinasi. Tapi Tuhan kata, aku tak boleh dicapai oleh imajinasi. Maka jangan bayang. Tapi nak bayang juga. Boleh bayang, tapi tak siapa. Dia ambil tak apa. Tak. Gajah putih. Nampak dia tahu. Dia kata mulut Ustaz Masih sebut-sebut nampak. Dah bukan macam mulut Masih. Tu. Nampak tak tiga tu? Tuhan tak serupa dari segi zat, Tuhan tak serupa dari segi sifat, dan Tuhan tak serupa dari segi perbuatan. Tu. Dan dalil, ni bukan dalil. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Dalil kan Tuhan bersalahan makhluk. Dalil kan Tuhan tak serupa dengan makhluk tu apa dia? Dia kata kita fikir. Ni dalil pun dalil akal lah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baharu
nescaya adalah ia menyamai dengan sesuatu yang baharu ini. Kalaulah Tuhan tak berbeza dengan makhluk, tentulah Tuhan sama. Sebab dua je. Kalau tak beza, sama. Kalaulah Tuhan ni tak berbeza dengan makhluk, tentu dia sama dengan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, jadi gimana? Yang dia jawab. Maka jika menyamai dengan yang baharu, tentulah ianya baharu seperti itu juga. Kalau Tuhan sama dengan baharu, maksudnya dia baharu lah. Dia baharu, dia bukan qadim, sama. Sebab sifat qadim dia tak boleh sama dengan baharu. Tapi kalau sama dengan baharu, maknanya kan dia pun baharu. Tu. Tentulah ianya baharu seperti itu juga. Dan iaitu batal. Benda tu salah kalau kita pegang itu. Kenapa? Kerana telah terdahulu sabit qidam dengan dalil-dalil yang nyata. Kerana telah dalil kita mengajar itu, Tuhan bersifat dengan qidam bukan baharu. Tu dalil kita mengaji dah. Maksudnya sifat ni berkait dengan sifat-sifat sebelum. Siapa tak punya sifat sebelum, main lompat tu yang tak faham. Dia kata kalau Tuhan macam kita ni baharu kan? Kalau Tuhan macam kita, Tuhan baharu. Kalau Tuhan baharu, salah lah mana dia pegang Tuhan baharu. Sebab kita kalau bilang itu Tuhan bersifat nampak tak? Contoh. Kalau lah Tuhan macam kita, dalam sini contoh kita ambil zat. Apa syarat zat makhluk kita mengirim? Ada mula, kena cipta. Kalau Tuhan macam makhluk, zat dia, maka Tuhan zat dia kena cipta dan ada mula. Kalau Tuhan bukan tidak. Padahal kita nak belajar Tuhan bersifat nampak tak? Sebab tu boleh tahu ni, kalau kita mengajar pada awal, kita akan faham insya-Allah. Susah je lah boleh faham. Tapi kalau tak tahu lompat tu, ataupun ada satu lagi, saya tak pening zat, dia tak pening langsung. Pasal apa? Saya tak mengaji. Dia mahal tak pening, tak mengaji pada awal lagi dah. Hak tu tak tanya lah, ambil pun dalam akal tu. Sebab tak kena Tuhan ada pada awal lagi dah. Tak? Saya kata, kita mengaji payah tak apa. Jadi kita mengaji. Tak faham semua, takkan satu tak lekat, murung mengaji banyak. Kan? Takkan tak lekat. Esok tu harap nak tanya, hang mengaji di Ustaz Zahra? Mengaji di Ustaz tak? Tak. Mengaji tak. Mengaji ya Allah. Tapi lagu tu lah ya Allah Majid ni kan. Boleh sikit tak boleh sikit, boleh sikit tak boleh banyak. Tu kira orang nak. Tak apa mengaji. Dia ada ikhtiar besar. Ni mengaji tak? Tak lah ya Allah Dulu ustaz duduk mal lah. Muka macam ni ada ustaz tu. Tapi macam tak pi yang kita tengok lah. Kadang-kadang kita tanya lah, ngajak ustaz. Tak kata ngajak mai apa. Jadi macam tak pi. Tu nak kena. Ustaz, orang ngajak dia tak pi. Esok lagu mu siap. Dipukuli palu sehari-hari dah. Tu. Maka Allah Ta'ala tu dia tak serupa dengan kita. Maka siapa-siapa yang ikut Tuhan serupa, itu batal, salah. Kerana kita dulu kita belajar Tuhan bersifat dengan qidam. Tak serupa dengan makhluk dia. Qidam maksudnya apa? Dia tu tiada mula. Nampak ada. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamainya. Itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Bila kita mengaku Tuhan beza dengan makhluk, tak sama dengan makhluk, hak kita mengaku itulah serupa, muafakat dengan apa yang disebut dalam Quran. Tuhan sendiri habaq kata dia tak sama, kita pun pegang tak sama, muafakat betul dengan kita. Jangan kita pegang lagu ni, Tuhan habaq lagu ni, tak muafakat, tak kena, tak dipanggil iman. Nah, syarat iman hak kita pegang, hak kita yakini itu sepakat dengan hadis dalam Quran hadis. Baik, sini kita bahas sikit, ulama bahas segala kewujudan ada 4 jenis. Benda yang wujud di dunia ni, bukan dunia, tak kira yang wujudnya dunia ke akhirat ke, yang wujudnya 4 jenis. Tengok ni bahasa tulis sikit tau. Mawujudat ada 4 jenis. Mawujudat ada 4 jenis. Apa mawujudat? Mawujud tak? Wujud dari mana? Apa dia ni? Mawujudat apa dia? Wujud adabi. Apa dia? Apa dia ni? Wujud, mawujud sama ke beza? Kita nak tahan sikit, kita sedar. Wujud sifat. Kan kita sebut dulu. Benda yang ada sifat wujud kita panggil mawujud. Jadi, ni qidam tu sifat. Qidam maksudnya sedia. Zat yang ada sifat qidam kita panggil qadim.
benda yang bersifat dengan tu. Wujud tu sifat. Yang memiliki sifat wujud kita panggil maujud. Orang yang memiliki sifat tu. Jadi maujud maksudnya yang memiliki wujud tu ada 4 jenis. Tapi kalau tuan pening sebut wujud maujud biasa bila faham kan wujud tu. Kadang-kadang kan dia halusi dia nak pening. Kan dia mudah sudah lah kan. Orang ni tajwid lah. Kadang-kadang susah tu dia terlalu tekan sampai orang tak mau ngaji. Kan? Kita orang Melayu buat cara Melayu tak boleh jadi Arab. Melayu tadi boleh tapi dia tekan tu tekan ambil baju tu lagi mana tu. Oh kan. Mulut dia ditekan kembung. Tak sama kan. Tak payah. Tentang ngaji dalam kitab dia kata apa? Dan tidak diwajibkan orang bangsa Ajam membaca Quran seperti orang Arab. Orang Ajam dia betul orang lain daripada Arab. Tak wajib boleh jadi kita orang Arab. Sebab kita orang Melayu Tuhan tahu lah dia buat kita macam mana mulut kita dengan makan petang dengan apa dia. Tak jadi. Kan? Tapi semua tu terlalu betul sangat. Dia nak bagi makcik ni jadi terima Mekah. Mak itu tu lah baru nak mula yang hati lah apa Allah penting lagi tak ngaji. So. Mak dia tu jadi dah kan. Zal lain makcik ni Zal. Yang ni Zaid. Makcik ni Zal. Dia bila nak baca Al-Quran pula baca guru. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Situ ada Zal, ada Zaid kali ulang. Dia peninglah kali. Iza zulzilatil kan. Kalau bertekar tu sangat. Wa tawasau bil haqq. Kan. Elok kok majlis tu habis. Innalillah. Bagus, majlis tu meninggal baca Quran. Lawak sikit lah kan. Dia kata. Tenang ya, tentang mengaji agama ni. Saya suka buat lawak. Sebab saya nak orang mengaji agama ni seronok. Saya tak mahu orang mengaji agama orang suruh Allah seksanya agama ni payuh ni tak tukar gitu. Saya nak agama dia orang seronok. Sebab agama dia datang tak ada senang hati. Ada orang lagi semayang lagi susah hati. Dia orang semayang apa? Lagi semayang, lagi mengaji agama, lagi susah hati. Padahal kita kalau betul-betul faham agama, lagi dekat dengan Tuhan, lagi dekat dengan Nabi, lagi seronok kali susah. Tapi ada orang lagi mengaji agama lagi takut. Takut. La ilaha illallah. Mengaji agama ni kita seronok. Jadi maujudat, benda wujud dapat jenis ya. Satu nama dia. Ni saya minta takrif boleh tak ni? Tiada mula dan tidak perlu kepada tumpangan. Tak ada. Yang kedua, tiada mula dan perlu tumpangan. Yang ketiga, ada mula tetapi tidak perlu tumpangan. Yang keempat, ada mula dan perlu tumpangan. Dia bila tulis banyak ni, tu doktor lah sikit, tak buat lah. Berkata hanya ustaz ke doktor? Jangan dengar. Boleh nampak lah? Alhamdulillah, syukur. Hak saya bagi ni semua saya ambil daripada kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab Arab lain saya tolong himpun siap ni tuan-tuan. Ini yang mudah lah ni. Kita salin supaya boleh ingat daripada bila boleh cerita kat lucu nanti depan.
Baik, maujudat ada 4 jenis. Yang itu 4 jenis. 4 aja, tak lain lagi dah. 4 aja. Pertama, yang jenis pertama, dia tiada mula dan dia tak perlu kepada tempat tumpang. Dia tak ada mula dan tak perlu kepada tempat tumpang. Okey, cuba perhati. Kita tekan sikit. Tak ada mula dan tak perlu tempat tumpang. Apa dia? Tak ada mula, bagi demikian. Ya. Tak ada mula dan tak perlu tempat tumpang. Apa dia tak ada mula? Tercapai tu. Okey, tak ada mula ke? Allah. Dan tak perlu tempat tumpang. Apa dia? Sebab dia tak ada mula ni. Dia tak ada mula kak, tapi perlu tempat tumpang. Tak ada mula, tak perlu tempat tumpang. Makna kata dia bukan penumpang. Dia driver tak? Melingkup. Apa dia? Driver. Ini penumpang. Apa dia? Dia tak ada mula dan dia tak perlu tempat tumpang. Itu ialah zat Allah. Zat Allah tak ada mula kan? Dan zat perlu tumpang tak? Hak ni pula tiada mula dan perlu tumpangan. Apa dia? Sifat Allah. Sifat Allah tumpang tak tumpang? Tumpang mana? Tumpang di zat dia. Sifat kan kena lekat di zat. Mana dia terkebar begitu? Kan kita kata orang ni Man dekat lain. Man meninggal lah. Pemurah nak bayar orang tu. Betul tak? Tak ada. Man mati, pemurah dia bawa habis sekali lah. Kita naik bar. Ada kita bayar 7 sen. Campur kita 8. Kita 8 sen. Sifat pendengar, sifat pelihat, sifat si lain nak jadi kita kan. Maka zat Allah tiada mula, tak perlu tumpang sebab zat tak perlu tumpang. Zat kan berdiri sendiri. Itu zat Allah. Lepas tu tak ada mula juga, tapi dia perlu tumpang. Nama dia sifat Allah. Sebab sifat kena tumpang. Cuma tumpang di zat, bukan tumpang di makhluk ni, tumpang di zat. Tapi tak ada mula kan sifat Tuhan. Kita panggil apa ni? Tiada mula dan perlu tumpangan, nama dia sifat Allah. Yang ketiga, ada mula tetapi tak perlu tumpangan. Apa dia? Zat makhluk. Atau kita beri Allah, aku boleh apa ni weh? Jadi ada mula, zat makhluk ada mula tak? Perlu tumpang tak? Tak perlu. Zat makhluk tak perlu tumpang di mana-mana. Zat dia sendiri berdiri sendiri. Nampak tak? Bukan tak perlu tumpang, tak perlu kepada pencipta. Itu lain. Makna kata dia tak perlu tenggak melekat di mana-mana. Zat makhluk berdiri sendiri. Berdiri sendiri maknanya tak perlu tumpang. Maka ada mula tetapi tidak perlu tumpang, nama dia zat makhluk. Yang keempat, ada mula dan perlu tumpangan, sifat makhluk yang kita panggil sebagai aku tulis apa ni? Arwah. Kita di Cina lah, kita lagi Jepun pula. Ada mula dan tumpang kepada satu. Itu sifat makhluk. Kalau faham takrif ni, fahamlah apa zat makhluk, apa sifat makhluk, apa zat Tuhan, apa tu akan faham sendiri. Ini takrif dia 4 6. Jadi